Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rosniza bagi kemahiran saintifik. Baik, sebelum ni kita dah pun belajar apa itu kemahiran saintifik pada video yang lepas. Yang mana kita tahu kemahiran saintifik merupakan kemahiran penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti eksperimen, projek dan penyiasatan. Dan cikgu dah pun mengenalkan kamu 12 kemahiran proses sains ini. Dan video yang lepas saya dah terangkan tentang apa itu kemahiran memerhati, mengelas dan berkomunikasi. Hari ini kita akan belajar 3 lagi kemahiran proses sains, iaitu mengukur menggunakan nombor, meramal dan membuat inference. Baik, kemahiran mengukur menggunakan nombor bermaksud membuat pemerhatian kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai yang diseragamkan sebagai rujukan. Baik, kemahiran ini merangkumi kebolehan mengukur dan menganggar sama ada menggunakan unit pengukuran piawai atau unit bukan piawai. Apa alat pengukuran piawai? Alat yang mempunyai sistem unit pengukuran yang tepat dan digunakan di seluruh dunia. Jadi alat pengukuran yang tidak piawai pula jarang digunakan kerana bacaannya tidak tepat. Seperti mengukur menggunakan anggota badan seperti jengkal atau menggunakan objek seperti tali, baldi dan lain-lain lagi. Baik, kita lihat antara alat-alat piawai. Jadi kita boleh gunakan kemahiran mengukur menggunakan nombor dengan lebih tepat dengan alat yang mempunyai unit piawai. Seperti contohnya untuk mengukur panjang kita gunakan pembaris. Untuk yang mana unit piawainya adalah sentimeter. Kemudian mengukur jisim ataupun berat kita akan gunakan neraca. Yang ini dipanggil neraca tuas. Yang ini neraca 3 palang ataupun neraca 3 alur. Yang ini dipanggil neraca mampatan. Dan unit piawai bagi neraca adalah gram ataupun kilogram. Seterusnya, bagi mengukur isi padu, kita menggunakan silinder penyukat dan unitnya adalah mililiter atau liter. Mengukur masa, alatnya adalah jam randik. Unit piawainya saat, minit dan jam. Dan bagi mengukur suhu, kita menggunakan termometer. Unit piawainya darjah Celsius. Baik, kita buat satu aktiviti yang mana Ali dan adiknya Mira mengukur lebar bilik tidur menggunakan tapak kaki mereka dan seterusnya menggunakan pita pengukur. Jadi dia nak ukur ni lah, lebar bilik. Okey. Keputusan yang Ali dan adik Mira ni dapati ialah bila menggunakan tapak kaki Ali 35 tapak, Mira 40 tapak, dan bila mereka menggunakan pita pengukur, lebar ni adalah 6 meter. Kalau kita perhatikan di sini, bila menggunakan tapak kaki, ada perbezaan dia punya pengukuran. Bila menggunakan pita pengukur, tetap sama. Jadi di sini, penggunaan pita pengukur adalah lebih tepat pengukurannya kerana ia menggunakan unit piawai dan lebih tepat berbanding menggunakan tapak kaki. Kerana pengukuran tidak tepat dan berbeza sebabkan saiz tapak kaki tapak kaki Ali mungkin lebih besar daripada tapak kaki Mira. Jadi bila menggunakan tapak kaki itu ia dipanggil pengukuran tidak piawai. Jadi aktiviti yang dilakukan oleh Ali dan Mira ini telah melibatkan kemahiran mengukur menggunakan nombor.
Baik, masih lagi kemahiran mengukur menggunakan nombor. Baik, kita lihat kat sini. Aminah mempunyai berat badan 65 kilogram. Dia bersenam setiap hari selama 4 minggu. Rekod adalah keputusan yang Aminah rekodkan. Baik, selepas minggu yang pertama, berat asal dia 65 kilogram. Minggu pertama, selepas bersenam, dia pun ukur ataupun timbang beratnya 60 kilogram. Minggu kedua, 58 kilogram. Minggu ketiga, 55 kilogram. Dan minggu keempat, 50 kilogram. Jadi di sini, kemahiran sains yang digunakan oleh Aminah apabila dia merekodkan beratnya selama 4 minggu. Jadi dia telah pun melakukan kemahiran mengukur menggunakan nombor. Baik. Jadi kemahiran mengukur menggunakan nombor ni sebenarnya apabila kita boleh mengira objek, kita boleh membandingkan kuantiti objek, kita boleh menggunakan alat untuk mengukur dan kita merekodkan unit dengan betul semasa kita melakukan pengukuran. Jadi bila kita dah dapat lakukan keempat-empat ini ataupun salah satu ini, itu bermaksud kita telah pun melakukan kemahiran mengukur menggunakan nombor. Jadi adalah penting bagi kita mengukur dan menggunakan nombor bagi mendapatkan pemerhatian yang tepat. Baik, situasi di kawasan penuh dengan sampah sarap. Antara dialog bagi kemahiran mengukur menggunakan nombor, kita timbang dahulu bahan yang boleh dijual. Timbang. Bila disebut timbang kat sini, maksudnya telahlah berlaku kemahiran mengukur menggunakan nombor. Baik, seterusnya kemahiran meramal. Bermaksud membuat jangkaan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman yang lalu, pola ataupun data yang dipercayai. Ramalan yang dibuat ini mungkin betul dan mungkin juga tidak betul. Baik, kita lihat kat sini contoh. Kita perhatikan awan kelihatan gelap di langit. Jadi kita ramalkan hari akan hujan. Baik, kemahiran meramal lagi. Contohnya, hujan telah turun selama 2 hari setiap petang. Saya ramalkan esok akan hujan lagi di sebelah petang. Sebab dah 2 hari berturut-turut hujan turun waktu petang. Jadi, mungkin kita boleh ramalkan esok akan hujan lagi di sebelah petang. Baik, terusnya kemahiran meramal tentang anak kucing ini. Selepas 2 minggu, kita ramalkan apa yang berlaku pada anak kucing. Saiz anak kucing semakin besar. Kalau tak diberi makan, kita ramalkan anak kucing akan mati. Baik, kita dengar anak kucing tu bising, mengiau-mengiau. Jadi kita ramalkan kucing lapar. Ataupun kita ramalkan jika anak kucing ni berjumpa dengan kucing yang lain, akan bergaduh. Jadi nama pun kemahiran meramal. Kita tak pasti lagi macam tadi cikgu cakap sama ada betul ataupun salah. Biasanya kita ramalkan berdasarkan pengalaman lalu ataupun berdasarkan pemerhatian kita. Baik, dialog yang sesuai bagi kemahiran meramal di sini. Saya ramalkan kita akan memperolehi RM5 hasil jualan bahan yang boleh dikitas semula dari sampah ini. Ataupun saya juga rasa jika kita biarkan sampah sarap ini begitu sahaja akan menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes dan tikus di sini. Saya rasa ni pun kemahiran meramal lah.
Okey, seterusnya kita lihat pula apa itu kemahiran membuat inferen. Kemahiran membuat inferen bermaksud membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin betul atau tidak betul untuk menerangkan sesuatu peristiwa ataupun pemerhatian. Atau kata nama lain, kemahiran membuat inference ni maksudnya memberi sebab. Memberi sebab berdasarkan pemerhatian. Maksudnya mesti berlaku pemerhatian dulu. Okay. Kemudian barulah kita buat penerangan terhadap pemerhatian. Penerangan ni maksudnya beri sebab lah. Jadi bila ada pemerhatian dan kita beri sebab berdasarkan pemerhatian tadi, kita telah pun melakukan kesimpulan awal. Jadi kita telah pun membuat kemahiran membuat inference. Baik, contoh di sini, Ali tidak ke sekolah. Itu pemerhatian dia. Baik, penerangan sebab daripada pemerhatian ni, kenapa Ali tidak ke sekolah? Kerana demam. Ataupun pemerhatian, suhu Ali meningkat. Kita nampak ada termometer kan? Suhu Ali meningkat, pemerhatian dia. Kenapa suhu Ali meningkat? Sebab dia kerana badannya panas dan demam. Yang ketiga, Ali demam. Ali demam. Kenapa Ali demam? Kerana dijangkiti oleh virus. Dan yang keempat, beg ais diletakkan di atas kepala Ali. Baik, itu pemerhatian yang kita nampak. Kenapa beg ais diletak atas kepala Ali? Kerana dapat mengurangkan panas suhu badannya. Jadi, itulah antara cara kita nak membuat inference. Baik, kita lihat. Contoh lain lagi. Stokin berbau busuk. Pemerhatian. Kenapa stokin berbau busuk? Kerana tidak dibasuh seminggu. Stokin berbau busuk kerana stokin lembab. Stokin berbau busuk kerana terpijak najis. Maksudnya di sini ada 3 pemerhatian yang sama, tetapi kita boleh bagi sebab yang berbeza yang dianggapkan munasabah, yang logik berdasarkan pemerhatian ini. Okey? Baik. Kita lihat gambar ni. Belalang boleh makan tumbuhan sahaja. So, kita boleh tanya, kenapa belalang boleh makan tumbuhan saja? Jadi, kita boleh bagi sebab dia. Kerana belalang adalah haiwan herbivore. Baik, kita lihat gambar yang kedua. Katak makan belalang dan serangga lain. Kenapa katak makan belalang dan serangga lain? Kerana katak adalah haiwan karnivor. Okey, dan gambar yang ketiga, ayam boleh makan belalang dan makan dedak. Apa itu dedak? Dedak ialah kulit padi yang menjadi serbuk semasa ditumbuk. Jadi dedak ni bila dia kata kulit padi tu maksudnya tumbuhan lah. Okey, kenapa ayam boleh makan belalang dan makan dedak? Kerana ayam adalah haiwan omnivore. Okey, kita lihat pula situasi ini. Apa dialog yang sesuai bagi kemahiran membuat inferen? Bau persekitaran busuk. Ini pemerhatian dia. Kenapa bau persekitaran busuk? Kerana sisa sampah dibuang merata-rata. Baik. Semua sisa makanan nanti kita tanam. Yang ini bukan bukan pemerhatian, ni dialog biasa sahaja. Kenapa sisa makanan ditanam? Yang ini barulah berlaku kemahiran membuat inferen. Sisa makanan ditanam kerana ia boleh mereput di dalam tanah. Jadi itulah cara nak membuat inference. Baik, itu saja tentang 3 kemahiran proses sains yang kita belajar. Sila jawab soalan kuis dan latihan yang cikgu beri. Sekian, terima kasih.